Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, thumma amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada penganjur di atas jemputan untuk mengisi majlis ilmu di sini, dan insya-Allah kitab yang akan kita bincangkan adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang merupakan kitab terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengumpulkan kitab ini berserta dengan bab-bab. Mana kitab macam bab lah. Kitab bab yang luas, kemudian tiap-tiap bab itu diterjemahkan dengan nama abwab, bab. Kitab Sahih Bukhari bukanlah semata-mata kitab yang mengumpulkan hadis yang sahih. Tujuan Imam Bukhari saring hadis-hadis yang pada asalnya 600,000 di depan beliau. Imam Bukhari ini beliau hafal 600,000 hadis. Artinya bukanlah matan tu 600,000, tapi 600,000 jalan hadis. Kadang-kadang ada hadis yang berulang, kerana dalam istilah muhaddisin, kalau walaupun hadis yang sama, bila diriwayatkan oleh sahabat yang berbeza, dikira satu hadis yang tersendiri. Sahabat yang sama tetapi mempunyai syawahid, yang mana anak murid yang berbeza pun dikira satu hadis menurut istilah mereka. Jadi itu yang jadi 600,000. Jadi beliau pilih daripada hadis-hadis sahih yang pada beliau 600,000, dan beliau letakkan syarat-syaratnya, dan kita memang tak bincang lah buat syarat-syarat tu. Kita fokus pada kitab Tauhid. Beliau saring. Tujuannya apa? Bukan semata-mata untuk jadikan satu ensiklopedia kitab yang sahih. Tidak. Itu ialah tujuan utamanya, yang sahih saja. Namun Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau susun hadis dalam abwab, dalam tajuk-tajuk. Kemudian di bawah tiap-tiap tajuk beliau letakkan bab. Bab inilah yang paling utama dalam Sahih Bukhari. Kitab orang lama-lama begitu. Satu hadis, kemudian beliau letakkan tajuk. Tajuk itulah yang Syekh suruh kita baca hadis, fokus pada tajuk yang beliau letakkan. Jadi kita bila baca hadis, kaitkan dengan abwab yang diletakkan. Tajuk apa yang Imam Bukhari inginkan daripada hadis tersebut. Jadi sekarang kita baca Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid adalah tajuk, mana bab yang terakhir. Kemudian ada bab di bawah Kitabut Tauhid yang kita akan baca hari ini insya-Allah, satu hadis daripadanya, atau satu atau dua yang sebablah. Dia ada 4 hadis.
Kita akan baca tajuk bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab hadis-hadis berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya pada dakwah kepada tauhid. Jadi hadis yang kita akan baca nanti tajuknya tentang dakwah kepada tauhid. Itu fokus yang Imam Bukhari nak. Jadi bila kita baca, sebab itulah dalam Sahih Bukhari, oleh kerana beliau nakkan tajuk tu, yang paling penting sekali faham dia punya terjemah tadi. Bab tu dah nama sebagai terjemah. Apa yang beliau ingin sampaikan daripada hadis tersebut. Jadi berkemungkinan hadis yang sama menjadi dalil pada bab yang lain. Sebab Imam Bukhari mengulang-ulang hadis. Bukan kenapa dalam hadis Sahih Bukhari ni dia berulang-ulang, kerana Imam Bukhari seolah-olah mengarang sebuah kitab sebuah syarah terhadap hadis. Dalam tu matan, tapi syarahnya melalui tajuk-tajuk tadi, melalui tabwibat, melalui bab-bab dan tajuk yang beliau letakkan itu. Jadi bila kita tahu cara Imam Bukhari karang kitabnya, jadi kita akan temukan dalam Sahih Bukhari ni hadis ni kita dah jumpa dah, kemudian jumpa lagi, kemudian jumpa lagi. Tapi sebab apa? Kenapa hadis jumpa lagi? Sebab dalam hadis tu mengandungi fakta lain berkaitan dengan tajuk yang lain. Sebab tu diulang balik. Apa berdasarkan kepada apa yang diinginkan Imam Bukhari rahimahullah. Okey, insya-Allah kita start pertama sekali kita berkenalan dulu dengan Imam Bukhari rahimahullah secara ringkas. Imam Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, nama senang, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Dari dulu mudah nak ingat. Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi lepas pada Ibrahim namanya Al-Mughirah. Inilah orang pertama masuk Islam daripada atuk Imam Bukhari. Jadi yang masuk Islam, beliau orang Bukhara, orang Uzbek, orang Bukhari di Uzbekistan. Jadi atuk Imam Bukhari ni orang Uzbek, bukan orang Arab. Kalau kes badannya pun badan Uzbek lah. Orang yang kurus, tak terlalu tinggi, dia cerita pun mukanya muka Bukhara. Itulah. Memang orang-orang macam Uzbek lah, orang Uzbek. Dan beliau dilahirkan dari keturunan Bukhara, yang mana atuk beliau, iaitu selepas pada Ibrahim, moyang yang awal sekali masuk Islam. Masuk Islam daripada salah seorang daripada pendakwah Arab daripada kabilah Ju'fi. Jadi beliau dinisbahkan kepada, kita kata, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ju'fi itu nama keturunan Arab, tapi beliau bukan keturunan Arab. Kenapa boleh letak nama begitu? Sebab orang Arab tu yang Al-Ju'fi yang mengislamkan Al-Mughirah. Itu namanya nisbah dengan maula, dengan muwalah. Jadi kalau terkenal di negeri-negeri India, di negeri-negeri Pakistan, Uzbekistan sebagainya, golongan maulana, maula. Mereka ni siapa? Orang-orang yang awal masuk Islam. Antaranya kemudian dijadikan sebagai laran terhadap ulama, orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim, dinamakan sebagai maulana. Asalnya maula, orang-orang yang awal masuk Islam, yang langsung masuk Islam langsung daripada orang Arab, yang belajar langsung daripada ulama-ulama dari negeri Arab, mereka masuk Islam. Wallahu alam, itu salah satu daripada pandangan masyayikh ketika mereka mensyarahkan perkara ni, termasuk ramai masyayikh mana nisbah itu kerana beliau adalah maula kepada Al-Ju'fi. Jadi kita kalau bukan daripada keturunan tu, mana boleh menamakan diri kepada kumpulan tu, kepada kabilah tu. Tapi oleh antara perkara yang boleh disebabkan apabila
kita terutama pada zaman dulu, seseorang itu diislamkan oleh seseorang yang daripada kabilah, maka dia boleh dinisbahkan kepada kabilah tersebut. Atau hamba, memang hamba, dia orang luar tapi jadi hamba pada kabilah tertentu, dia boleh juga dinisbahkan kepada kabilah tersebut. Bardizbah ni nama bahasa Parsi yang bererti petani. Bardizbah artinya zurra', itu peladang atau petani. Sampai sekarang masih digunakan pakai. Itu nama, tapi erti dalam bahasa. Jadi kalau ada orang dia nak cari nama, sebahagian daripada nama kita cari, kalau tak jumpa bahasa Arab, sebahagian nama bukan berasal dari Arab, memang diambil daripada bahasa lain. Jadi kalau kita nak cek, mula kita akan cari istiqaq bahasa dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak jumpa, kita akan cari pada bahasa yang dekat-dekat dengan Arab, atau dekat-dekat dengan tajuk yang kita bincangkan. Contoh kalau kita nak cari tasawuf, sufi, asal daripada apa? Ada orang kata asal daripada kesucian. Kalau kesucian dia bukan sufi, dia jadi safi. Safi. Tak ada orang safi, dia ada orang sufi. Jadi sufi berasal daripada safi. Bahasa Arab tak ada wazan sufi. Yang ada safi dengan wazan isim fa'il. Jadi sufi daripada mana? Nak kata safi tak kena. Kalau nak isbah jadi safiyah pun tak bunyi sufi. Jadi kita pergi pula pada cari lain. Orang kata asal daripada suf kot. Sebab suf ni bulu binatang. Jadi mereka kan pakai bulu, pakaian zuhud yang menjadi pakaian tradisi orang sufi pada zaman tersebut, mungkin kerana sufi. Tapi itu pun orang dibincangkan, tak juga. Mana suf yang menjadi bulu boleh dinisbahkan, tapi masalahnya perkataan sufi dah ditemui sebelum orang Islam terima sufi lagi. Okay. Jadi maka kita tengok pada bahasa yang dekat dengan dia, sebelum orang Islam terima sufi pun dah ada istilah sofia dan sufi ni di dalam bahasa lain, bahasa Greek, pencipta hikmah dan sebagainya. Kita nampak orang putih nama Sofia sebagainya. Berkemungkinan sufi ini diambil dari sana, dan berkemungkinan, dan itulah yang mentahqiq mengatakan kebanyakannya kata Sufia ini adalah istilah pinjaman. Walaupun pada asalnya pinjam sufi, tapi dari segi bunyinya dekat dengan bahasa Arab, jadi kelihatan seperti ia berasal bahasa Arab. Itu orang cari punca dia. Jadi kadang-kadang bahasa tu kita tak cari sepenuhnya dalam bahasa Arab. Pada tahun lepas saya hadir kuliah maghrib, bukan saya kuliah lah, saya duduk. Kita tak ada kelas, tak ada kuliah, duduk kelas pada seorang ustaz ni. Ustaz dia kata, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia jadi cikgu. Jadi ada seorang budak perempuan dia degil. Lepas degil sangat dia kata ni, tapi dia kata dia nak tanya nama dia penuh apa. Nama budak perempuan nama Syarina. Itu patutlah besok saya jumpa bapa awak. Dia ceritalah. Syarina, dia kata Syarina ni adalah maksud dia syarrina, kejahatan kami. Dia kata anak tu terkumpul kejahatan bagi ke anak tu. Saya dengar ya Rabb. Kita diam, takkan nak bantah ustaz tengah ngajar kat depan ni. Jadi dia cerita dengan yakin, jadi anak ni kena bagi nama betul-betul, tak boleh nama Syarina, haram tak nama gini sebab tu nama dia ada doa dan sebagainya. Hakikatnya Syarina memanglah, kalau syarrina, syarruna bahasa Arab lah. Tapi orang tak nama Syarina bahasa Arab ke? Tak. Syarina ni bahasa Bosnia, bahasa sebelah sana yang bererti warna-warni, cantik. Kan ada masjid Syarina di banyaklah nama tempat masjid nama Syarina ni, banyak istilah kat sana. Jadi tak semestinya kita nak gunakan kita cari nama dalam bahasa Arab. Tapi yang utamanya bahasa Arab lah, asal bahasa Arab. Okey, jadi kalau kita jumpa bardizbah, kita cari apa maksud bardizbah, kita akan jumpa dalam bahasa Parsi. Sama juga Sibawai, Rahawai atau Rahuyah, atau nak baca Rahuyah ke Rahawai ke. Oleh kerana nama pelik, confirm yang sebut pun pelik. Bila nama pelik sikit tak ada kat bahasa Arab, confirm yang orang sebut
orang sebut. Jadi apa yang orang sebut itulah yang famous sampai. Sebab tu nama-nama ini kita jumpa sebahagian daripada nama-nama yang jarang ditemukan atau tak ditemukan pada orang lain. Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah lahir pada tahun 194 Hijriah. Pada 10 Syawal, lahir pada 10 Syawal 194 Hijriah. Meninggal pada tahun 256 Hijriah pada malam hari raya Idul Fitri. Meninggal pada Idul Fitri. Selepas beliau menyempurnakan puasa bulan Ramadan pada tahun tersebut, tahun 256 Hijriah. Ulama Islam sepakat ijma' bahawa beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Makna dalam bab hadis beliau seperti Amirul Mukminin, dan beliau adalah imam. Apa maksud imam? Bila seseorang itu digelar sebagai imam, artinya dia adalah pemimpin, dia tahu semua benda dalam bidang tu. Contoh, boleh tak kita jumpa seorang profesor, kita panggil dia imam? Kita nampak, oh, Dr. Rozaimi pakar hadis. Contoh, atau kita jumpa Ustaz Asri Sabri pakar akidah. Contoh, kita Ustaz kita lah. Atau Dr. Mazhar pakar dalam apa? Fatwa ke sebenarnya? Atau Ustaz Abu Asma ke? Boleh tak kita Al-Imam Abu Asma? Boleh tak letak nama Al-Imam pada tokoh-tokoh kita? Saya bukan nak berkecilkan. Kalau saya jauh sekali lah, tak payah masuk ranking. Di kalangan asatizah kita, boleh tak letak nama imam pada mereka? Tidak boleh dengan mudah-mudah memberikan gelaran imam pada seorang. Sebab imam artinya, bila kata imam fil hadis, tak ada satu pun berkaitan dengan hadis beliau tak tahu. Kalau kata imam fil fiqh, tak ada satu pun masalah fiqh yang beliau tak tahu. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dinukilkan pandangan beliau daripada bab taharah sampai Ihya'ul Mawad. Tak ada satu bab pun yang tak ada pandangan beliau, kerana beliau imam. Beliau ada pandangan, ada kaedah, beliau ajar daripada satu bab sampai habis bab, sampai semua bab, sampai boleh jadi mazhab yang diikuti seluruh dunia. Mana semua masalah fiqh cari beliau, kerana beliau imam. Tapi kalau kita nak pergi cari Dr. Rozaimi, beliau pakar lah dalam bidang beliau. Tapi tengok, tak ada pula ceramah bab ni. Tak ada pula, kita akan jumpa kurang kalau macam tu. Jadi profesor-profesor zaman kita ni nak letak nama imam belum lagi lah. Sebab apa? Sebab kepakaran mereka lebih pecak, lebih kecil lagi pada bab tertentu, tajuk tertentu. Kepakaran mereka hanya pada kajian mereka ataupun apa yang mereka belajar selepasnya. Tak sama macam dulu. Jadi semua ilmu terkumpul, ilmu agama terkumpul pada Nabi SAW. Nabi yang sempurna semua sekali. Selepas Nabi wafat, Muaz bin Jabal kenal perkara halal dan haram. Ubay bin Ka'ab, orang yang qurra, yang tahu tentang Al-Quran dan hadis. Sahabat mewarisi ilmu Nabi SAW, generasi sahabat tersebut. Jadi ilmu ni makin lama makin macam-macam sampai ke kita. Kita cuma hafal surah Fatihah dengan surah lazim. Ilmu kita ni sikit lah. Ada orang hafal satu Quran, ada ilmu yang ada pada Nabi SAW diwarisi oleh umatnya, ulama warasatul anbiya. Jadi ilmu tersebut, kalau seseorang itu mempunyai ilmu yang sempurna sehingga digelar sebagai imam, kata imam fil hadis, artinya semua hadis rujuk pada beliau, tak ada istilah beliau tak tahu. Kalau kata imam fil fiqh, tak ada istilah kata tak tahu dalam bab fiqh. Imam fil dakwah, berkaitan dengan urusan dakwah beliau dah buat dah semua. Nak kritik belum, memang imam fil dakwah. Contoh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tak apa sebut kat sini Muhammad Abdul Wahab. Beliau imam dalam dakwah. Daripada kecil-kecil perkara sampailah membentuk negara, imam. Sehingga daripada urusan dakwah beliau ketika kecil, ketika beliau muda, dakwah sama kawan-kawan, sampai pada dakwah kepada masyarakat, dakwah bagaimana beliau dakwah kepada tauhid, tolak pada bid'ah, syirik dan sebagainya di tempat beliau, sehinggalah beliau ratakan kubur Zaid bin Umar, Zaid bin Khattab, mana saudara Umar bin Khattab, sehinggalah membentuk sebuah negara yang berperlembagaan, yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai perlembagaannya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Al-Imam
Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa Mujaddid? Beliau ubah suasana daripada sebuah tempat yang banyak khurafat dan syirik, berubah jadi negara tauhid. Tapi Ustaz, sekarang ni Saudi teruk lah. Ini itu cerita kemudian lah. Cerita kemudian. Betul tak betul politik macam mana tak tahu. Tapi kita sekarang tahu bahawa apa yang dibawa Syekh Muhammad Wahab, beliau buat perubahan, tajdid. Selepas berkawasan beliau ada anak-anak murid di satu dunia mula melakukan dakwah, membetulkan apa kesilapan-kesilapan dalam masyarakat. Jadi beliau imam dalam dakwah. Al-Imam Bukhari, beliau imam dalam hadis, malah digelar sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Okey. Jadi Al-Imam Bukhari rahimahullah karang kitab Sahih Bukhari, dan beliau tujuan selain daripada beliau kumpul yang sahih, beliau sebenarnya fokus kepada tarjamah tadi. Tarjamah. Kalau kita tengok pada tarjamah dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari mengandungi 3882 bab terjemah. Fiqh. Mana terjemah tajuk-tajuk kecil yang beliau letakkan ada 3882 tajuk. Jadi kalau orang pakar dalam Sahih Bukhari ni, dia tahu dah satu tajuk, satu terjemah tu ada berapa bab. Contoh kita belajar sekarang bab dakwah Imam Bukhari, doa bab ini tak pakal ni, buka tengok. Okey, bab majaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bab ni kita tahu ada empat hadis. Jadi kalau orang yang pakar, dia bukan sangat dia tahu bab ni ada berapa, Imam Bukhari letak apa sebagainya. Itu satu ilmu hebatlah. Di Malaysia saya tak pasti lagi yang betul-betul pakar. Kat negara Arab tu ada orang yang hafal, orang yang faham dan pakar dalam kitab-kitab. Kita baru ada beberapa madrasah hafal matan sikit-sikit. Okeylah, insya-Allah akan datang, mungkin akan ada kot insya-Allah. Okey, ini berkaitan dengan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jadi Imam Bukhari, beliau dilahirkan di Bukhara, membesar di sana, hafal hadis di sana, tuntut ilmu di sana, dan beliau melakukan beberapa rihlah di kawasan yang dekat dengan beliau, rihlah hadis. Kemudian ketika umur 15 tahun, beliau datang bersama dengan mak beliau dan saudara beliau Ahmad. Beliau Muhammad bin Ismail, saudaranya bernama Ahmad bin Ismail. Saya tak tahu abang ke adik. Kenapa selalu saya sebut saudara? Sebab bahasa Arab akhun, tak tahu abang ke adik. Datang bersama saudaranya. Kadang-kadang dapat jumpa, kadang-kadang tak tahu. Jadi kita tahu abang ke adik. Bahasa ini lebih bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Bahasa Melayu dia ada beza, abang atau adik. Arab saudara je. Antara kelebihan bahasa Melayu ke Arab kat sinilah. Bab lain Arab lebih. Bab lain bahasa Arab lah lebih. Kita awak tak tahu laki perempuan. Arab dia tak boleh awaknya, dia mesti ada laki perempuan berapa orang. Nak cakap tu dia mesti idea dah jelas baru keluar kat mulut. Kita senang, tak kira laki perempuan tahu awak boleh, sebab tu senang buat teka-teki. Senang buat teka-teki. Tapi bahasa Arab tak, bahasa Arab jelas. Bahasa Inggeris pun lebih jelas daripada bahasa Melayu, tapi tak macam Arab. Arab ni detail. Cuma dalam bab saudara, bahasa kita lebih sikit. Kita ada abang, kita ada adik. Jadi Imam Bukhari datang bersama dengan ibunya dalam buat haji, dan juga saudaranya Ahmad. Sampai kat Mekah, Imam Bukhari minta izin dengan mak untuk kekal di Mekah, nak tuntut ilmu kat Mekah, dan meminta saudaranya, dan mak setuju, dan minta saudaranya Ahmad bin Ismail untuk temankan mak balik semula ke Bukhara. Jadi Bukhari start pada tu tinggal. Ayah mana? Ayah meninggal awal dah. Ayahnya Ismail bin Ibrahim juga salah seorang daripada ulama hadis, pernah belajar, beliau antara tokoh ulama setempat. Ayah beliau tapi meninggal awal lah, meninggal awal. Imam Bukhari dididik oleh maknya. Sama Imam Empat Mazhab. Imam Empat Mazhab dididik hasil didikan daripada ibu. Imam Anas bin Malik tak jumpa ayah pada kecil, mak dia didik. Imam Syafi'i yatim daripada Palestin datang, mak dia didik. Imam Ahmad bin Hanbal duduk dengan mak dia didik.
Begitu juga Imam Abu Hanifah juga berkatakan mak dia didik. Mana kalaulah seorang wanita melakukan fungsinya mendidik anak seperti mana sebagaimana generasi awal mendidik anak sebenarnya, mereka ini telah dari mereka lah akan lahirnya imam-imam. Kalau suami ni kita sibuk kat luar, ketika kuliah pun kat rumah anak tinggal dengan orang rumah. Kan, kalau rumah tengok TikTok, anak pun TikTok juga. Kalau rumah kita tengok YouTube, anak pun YouTube juga. Kalau anak orang rumah kita nak kena ganggu, tengok YouTube, mak buat kerja, dia tengok YouTube. Dia yang mempengaruhi kanak-kanak ni adalah wanita, perempuan. Jadi imam-imam yang besar, termasuk Imam Bukhari rahimahullah, beliau dididik oleh mak beliau. Dan juga imam yang 4, semua hasil didikan wanita yang mendahulukan didikan anak daripada diri. Sebab itulah Allah cerita tentang kisah Maryam, mak Maryam, isteri pada Imran. Kan, Imran meninggal awal dah. Laki memang meninggal awal lah. Perang ke, zaman sangat aksiden, banyak laki kebanyakan meninggal awal. Yang tinggal ketika Imran meninggal, Imran tak sempat tengok anak dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan pada Imran. Dan puji Allah tak sebut nama isteri, tapi iz qalat imra'atu Imran, isteri kepada Imran. Okey. Jadi Maryam lahir hasil daripada didikan mak dia. Iz qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Allah kata tatkala isteri kepada Imran, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku bernazar anak aku ini aku nak serahkan untuk berkhidmat pada agamamu secara bebas, maka terimalah ya Allah. Ikutkan kalau perempuan ibu tunggal ni, nak anak ni lah yang bantu dia, betul tak? Suami dah meninggal, ada anak, harapkan siapa lagi yang nak bantu? Dah di hari tua, dengan nak cari nafkah sebagainya, nak anak lelaki ni lah yang bantu. InsyaAllah jaga betul-betul. Susah sikit masa ni, nanti dia balik dijaga kita. Tapi isteri Imran lain, dia fikir lain. Dia bila mengandungkan anak, suami dah meninggal, dia pun bukan kaya, tumpang dengan keluarga. Masa tu dia nak anak dia ni jadi orang yang berkhidmat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sesungguhnya kamu maha mendengar ya Allah, sami' dan maha mengetahui. Tahu ikhlasan dia macam mana, dia nak betul-betul anak ni, nak seorang anak lelaki yang boleh dihantar jadi muharraran, jadi orang yang berkhidmat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang bebas. Freelance ke? Freelance dah kerja bebas. Apa? Sepenuh masa berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita ayat sampai dia kata tak kala lahirkan anak, ni semangat tengok anak ni. Lahirkan anak memang nak jadikan anak ni sebagai aset untuk agama, bukan untuk dunia. Sebagai anak ni akan menyumbang untuk agama. Kita nak mak yang macam ni, ayah yang macam ni. Lahirkan anak untuk memberikan satu kebaikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan ja'alahullahu mubarakatan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan dia ni sebagai keberkatan untuk umat Muhammad. Bertambahnya anak kita seorang, umat Muhammad jadi makin kuat, makin berkembang. Bukan bawa masalah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ada bawa masalah ke sekolah, kita nak macam tu. Nak dia ada sekolah jadi bangga dengan dia. Dia ada kat masyarakat, dia bawa kebaikan, mubarakatan. Dan ini pemikiran mak-mak dan ayah dulu. Bila anak ni lahir, dia nak anak dia ni jadi satu aset untuk umat. Jadi Maryam, inilah doa mak Maryam, inilah doa pada dia. Dan dia semangat anak lelaki bila lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia kata, ya Allah, aku lahirkan anak perempuan ya Allah. Muharraran ni orang yang lelaki, yang dia nak harapkan anak lelaki, tapi rupanya anak ni perempuan. Allah jawab daripada langit yang 7, daripada atas arash Allah jawab, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah masa tengah cerita tentang Maryam ni, Allah mencelah.
Allah, dia beritahu pada Allah, ya Allah, aku lahir anak perempuan, ya Allah. Allah kata, Allah jawab. Dan Allah mencelah dalam Quran, Allah kata, Allah lebih tahu apa yang dilahirkan, dan laki tak sama dengan perempuan. Sehinggalah kisah dia namakan sebagai Maryam. Maryam kalau laki, muharraran, perempuan nama Maryam. Juga perempuan yang seorang berkhidmat pada agama. Ini sama itu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya lompat-lompat ni sebab saya nak tajuk kita bukan tajuk tu, sebab tu jangan pula komplain ustaz ni tafsir lompat-lompat, sebab saya nak cepat, bukan kalau tak panjang ayat tu, saya nak fokus pada Imam Bukhari ni. Jadi kata mak Maryam, kata aku berlindung denganmu ya Allah untuk anak ini dan zuriatnya daripada syaitanir rajim. Tak kahwin lagi, budak baby lagi dah cerita tentang zuriat. Pemikiran yang jauh. Anak tu lahir, nak jadikan aset untuk agama, nak jauhkan dia daripada fitnah syaitan, daripada fitnah gangguan-gangguan syaitan dan keturunannya. Padahal budak ni kecil lagi, belum tentu membesar. Tapi begitulah pemikiran mak ayah Muslim. Begitu Nabi Ibrahim AS masuk ke Mekah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Doa di sini supaya dilantik daripada orang Mekah sikit, seorang rasul lantik di tanah ini. Cerita tentang zuriat Ibrahim, doa tentang Ibrahim, minta tentang zuriat. Minta zuriat kita inilah aset utama, dan kita nak kadang-kadang cita-cita kita tak tercapai, dan itulah yang terjadi kepada ayah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau seorang yang alim, seorang yang ulama setempat, pernah jumpa Ibnu Mubarak, belajar daripada level zaman Imam Malik, level tersebut. Tetapi beliau sibuk dengan perniagaan, seorang yang kaya. Ni imam yang kaya, Imam Bukhari lah. Jadi duit yang berdatang haji dan semua ni duit hasil yang ditinggalkan oleh ayah dia. Dan ayah dia pernah kata, tengok balik harta yang banyak ada pada dia, dia tak tahu pun satu dirham dalam duit ini, tak ada duit yang haram dan tak ada duit syubhah. Haram buat benda haram lah. Syubhah yang ragu-ragu. Berapa bawa masuk barang ni? Saya bawa masuk 80 dah, saya jual 85 lah boleh. Padahal bawa masuk 60 syubhah lah tu. Ada syubhah sikit. Halal memang halal, kita dah halal, tapi syubhah perkara itu. Jadi memang seorang yang jujur, seorang yang alim, tetapi beliau tidaklah sehebat anaknya dari segi jasa dan sumbangan. Cita-cita beliau, kehendak beliau tertunai dengan lahirkan anak. Kadang-kadang kita nak jadi ustaz, masa kecil-kecil dulu, tengok-tengok tak sempat habis, baru start dah berhenti. Kita nak jadi orang yang hafal Quran, hafal hadis, baru hafal 2-3 surah, 2-3 hadis, kita dah stop, kena kahwin, tolong mak ayah, lepas tu tak jalan lagi. InsyaAllah cita-cita kita berikan, fokuskan pada anak-anak seterusnya. Dan ini kisah berkaitan Imam Bukhari rahimahullah. Beliau adalah legasi daripada ayah beliau, dan dididik oleh ibu beliau. Ayah dah meninggal dah, ibu menggunakan harta ayahnya untuk anaknya, diberikan pada anaknya, dan anaknya mengembara cari ilmu. Soalan timbul, zaman tu tak ada kitab ke? Zaman sekarang nak mengembara cari ilmu buat apa nak pergi Mekah, Madinah? YouTube ada. Kalau zaman sekarang ada YouTube, kita ada daurah-daurah semua. Nak pergi mengembara, nak pergi belajar, cari syekh-syekh, buat apa zaman sekarang? Senang. Zaman Imam Bukhari tak ada YouTube, tak ada YouTube, tapi zaman Imam Bukhari ada kitab muwatta'at ada banyak. Ada musannafat. Cukup tak payah Imam Bukhari pergi. Sebelum Imam Bukhari tahun 194, sebelumnya ada Imam Malik, ada Imam Abdul Razak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada imam-imam level Yahya bin Ma'in, ada level-level yang tinggi, level-level yang dah kitab dah ada dah, bukan zaman tak ada kitab. Ini kita kena tahu. Jadi kenapa ulama nak rihlah kumpulkan hadis? Sedangkan kitab ada, kalau ikut pada logik, tak payahlah habis duit sampai 1 juta ayah ditinggalkan tu, 1000 dinar, 1 juta dinar. Duit yang Bukhari peruntukkan untuk pergi rihlah tuntut ilmu, berjimat dan berbelanja untuk dapatkan
bahan dan sebagainya, pergi sana sini cari ilmu. Duit yang banyak yang Imam Bukhari gunakan untuk apa? Untuk rehlah. Nak rehlah buat apa? Buku dah ada dah. Buat apa rehlah susah-susah? Ambil kitab Muwatta, dan kitab Muwatta dah banyak dah. Semua kitab Muwatta sahih. Cuma kumpul ya, campur antara hadis Nabi, kalam sahabat, fatwa dan sebagainya. Dari kitab musannafat sebenarnya hafal, duduk kat rumah hafal tu buat kajian. Tapi kenapa beliau rihlah? Sebetulnya dalam muhaddisin, dalam ulama hadis, level yang paling tinggi dalam mengambil ilmu bukan wijadah tetapi as-sama', dengar langsung daripada guru, dapat langsung. Wijadah apa? Wijadah, pernah dengar wijadah? Atau wajadah. Kita terima wajadah kita dah ni. Pergi buka kitab Sahih Bukhari. Saya ambil satu kitab datang. Okey. Kita tak jumpa Bukhari, tak jumpa siapa semua sekali. Pergi kat library ambil buku. Artinya, contoh seorang ayah dia seorang alim. Ayah dia meninggal. Anak pergi susun rak, nampak buku karangan ayah dia. Okey, kita katalah, kita ada tokoh dia karang banyak buku. Bila dia meninggal. Jadi orang rumah dia atau anak dia susun-susun, ada buku lah dia tak, dia dah ada dalam file laptop, dah ada dia printkan, tapi dia tak cetak lagi. Buku tu dapat macam tu, dikira tak karangan ayah dia? Betul lah, karangan dia. Tak dicetak lagi. Mana dah baru di print, dah dibuat muswadat, maksudnya dah ada tulisan. Cara dapat buku dengan cara kita dengar langsung daripada penulis, yang mana lebih tinggi? Bagi muhaddisin, dengar langsung, bukan buku. Sekarang ni saya cerita macam ni, kenapa? Tuan-tuan akan jumpa nanti kalau datang pakar-pakar hadis moden, bukan ustaz-ustaz kita lah, orang putih ke, orang kurang putih ke, mula nak kaji, dia kata, mana nuskhah? Saya nak cari nuskhah Imam Bukhari dengan khat tangan dia. Dia kata, saya tak percaya ini sahih Imam Bukhari. Saya nak ada khat tangan. Dia nak kiaskan dia. Kalau cakap macam tu, confirm dia bukan bidang hadis. Dia tak tahu apakah nilai yang menjadi cara ulama hadis menilai satu hadis tersebut. Hadis didapati dengan 8 cara. Paling tinggi sekali as-sama', dengar langsung daripada guru. Yang last sekali yang 8 baru al-wijadah, jumpa buku. Jadi ramai orang, kita ada ijazah, kita mana kita ada as-sama', kemudian kepada al-qiraah. As-sama' kita dengar, al-qiraah kita baca, guru tu angguk benarkan, ada munawalah, guru tulis, dia serah pada kita, atau dia tulis beberapa hadis, dia kirimkan pada kita dan sebagainya. Ini kaedah-kaedah ataupun al-kitabah. Ni cara sampai hujung sekali wijadah. Sekarang ni banyak ramai yang hatta budak-budak muda sekarang dah mula tulis kat ni, kita nak cari nuskhah tangan Imam Bukhari, tak jumpa. Jadi dia merasa ragu, betul ke Bukhari ni? Sampai lagi pelik, tak masuk tajuk, tak apalah, hari pertama. Tajuk lah ni, tapi mukadimah nak kenal Imam Bukhari. Lagi pelik, saya tengok, kita ada seorang profesor Mesir, tak tahu nama, tapi kat video tu ada. Dia kata, logik ke Imam Bukhari buat saringan hadis daripada 600,000 hadis dalam tempoh 16 tahun. Imam Bukhari karang buat ni dalam tempoh ni. Dia kata kalau kira-kira daripada 600,000 tahun kalikan dengan waktu ni, dia kata artinya satu hadis yang beliau kaji tu 14 atau 14 minit. Dia kata, jadi logik ke 14 minit dapat satu hadis? Kaji semua sekali, perawi berapa banyak? Satu-satu hadis kita akan baca nanti, kita jumpa perawi, nak bahawa perawi itu cukup syarat semua sekali. Dia kata, logik ke? Tuan-tuan terfikir tak? Kata 600,000. Dia rasa dia jumpa satu penemuan. Kita tak boleh terima begitu saja. Kita kena persoalkan cerita-cerita orang zaman dulu. Dengar awal macam hebatlah, betul juga. Tapi orang bidang dengar,
nampak dia ni jahil dan bodoh dalam bidang hadis. Dia mungkin profesor bidang lain, tapi jangan kritik hadis. Imam Bukhari sebelum karang Sahih Bukhari, kitab apa yang kitab sebelum Imam Bukhari? Sejak umur 18 tahun Imam Bukhari karang kitab At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir, kitab berkaitan perawi-perawi, ada 11 jilid. 11 jilid cerita, beliau karang tentang perawi-perawi. Beliau dah kenal perawi siapa ni, kedudukan macam mana. Tak ada dah, masa beliau karang kitab Sahih Bukhari, dah tak ada dah nak fikir ni perawi ni siapa, baru nak cari nama, baru nak search. Tak ada, beliau dah hafal, dah kenal dah perawi ni. 11 jilid yang beliau karang tu. Jadi dengan pengetahuan beliau terhadap rijal inilah, beliau boleh letakkan syarat. Beliau katakan dalam 600,000 tersebut, beliau hanya pilih hadis-hadis ini dengan letakkan status hadis beliau, semua perawinya adalah perawi yang thiqah, dan semua perawinya bertemu dengan guru dia, sabit pertemuan, bukan satu kemungkinan. Imam Muslim kata mungkin macam mana? Mungkin dia, contohnya, tuan-tuan, riwayat daripada saya, kita hidup sezaman, dan ada kemungkinan saya datang Pening, ada kemungkinan lah. Satu negara mungkin datang, ada kemungkinan, tak payah nak fikir pernah jumpa, tak payah jumpa. Imam Bukhari tak. Imam Bukhari beliau tahu tentang perawi dan tahu sejarah pergerakan ke mana, dan beliau tahu dua antara murid dan guru pernah berjumpa. Pengetahuan sampai tahap begitu. Kemudian beliau buat saringan. Saringan tu bukan baru nak buat kaji satu-satu perawi macam kita buat. Tidak. Beliau imam sebelum karang Sahih Bukhari. Dia banyak yang orang petikaikan sekarang, semua mula nak cakap tentang hadis. Zaman sekarang dah mula ilmu kat ada internet, tapi dia lupa. Ilmu hadis ni bukanlah ilmu yang boleh orang datang terjun, kemudian ajar, buka, pergi tengok pada catatan sana sini, kemudian mengajar. Tidak. Dia satu seni, satu ilmu yang tersendiri. Hanya ahlinya yang mengetahuinya. Sampai ada sekarang orang pula petikaikan, Sahih Bukhari ni sahih. Kan dia bukan maksum. Dia tak faham apa-apa. Perlu jawapan? Perlu jawab ke? Boleh juga jawab lah. Jadi Imam Bukhari bila letakkan syarat-syarat sahih, adakah kita terima pandangan beliau begitu sahaja? Tak. Beliau bukan maksum. Mungkin beliau salah. Tetapi kenapa kitab Sahih Bukhari kita kitab yang paling sahih selepas kitabullah? Sebab selepas beliau letakkan syarat-syarat demikian, buku ini dinilai oleh beratus ribu orang ulama, dan semua sepakat bahawa Imam Bukhari buat pemilihan yang tepat. Pakar-pakar hadis sejak zaman Bukhari sampai sekarang ijma' kata Imam Bukhari, beliau kata buku ni mesti saya cari perawi yang thiqah, cukup syarat begini. Dia mesti jumpa guru begini. Apa yang beliau cakap tu, yang beliau saring tu betul. Tuan-tuan, satu hadis dalam kata dalam ramai-ramai ni. Ramai-ramai ni rijal ni semua ni. Tuan-tuan buat saringan. Saya nak satu berita berkaitan dengan sejarah Pulau Pinang daripada perawi-perawi yang memang keturunan Pulau Pinang pure. Tak campur dengan mana-mana. Tak campur dah. Memang orang Pulau Pinang betul-betul. Tuan-tuan boleh cari dalam ramai-ramai ni. Siapa Pulau Pinang pure ni? Cari-cari. Malah kita tak kenal sangat. Tapi kalau orang kenal, kan, macam anak cucu dia kenal dengan dia kenal, tak payah susah. Nak buat apa? Nak berapa orang? Kalau orang kampung dia kenal, memang mak bapak dia memang orang Pening dia kenal. Kalau tak beza, kita yang nak buat kajian, baru nak buat kajian, baru tanya siapa nama, asal mana, ayah mana, ni mana. Memang saya lama. Tapi kalau orang yang memang keluarga dia, semangat. Dia dah tahu dah, tak susah dah. Benda tu dah ada dalam kepala dia. Begitu Imam Bukhari rahimahullah, dalam pemilihan ni beliau bab itu bukan, dan istikharah semua sekali beliau pilih dalam bab istikharah, meminta petunjuk kepada Allah SWT. Bukan beliau tak ada ilmu, bukan tak tahu istikharah, nak tahu betul tak betul ni, betul tak betul, bukan sebab beliau tulis dengan ilmu, dengan yakin. Istikharah nak minta perbantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ceramah-ceramah sekarang dah mula pertikaikan Imam Bukhari. Ini melampau.
Zaman dulu Ahlul Kalam bertikaikan hadis itu sendiri, bertikaikan hadis ahad. Hakikatnya mereka bukan nakkan hadis. Sebenarnya mereka tak nak terima apa yang dekat hadis. Saya baru borak dengan seorang pakcik. Dia cerita sikit, luar juga tajuk, tak apalah. Seorang pakcik ni ceritalah isu, cerita-cerita masuk isu Allah istiwa di atas arash. Sifat istiwa. Bila tanya-tanya, Ustaz, Allah kat mana? Allah istiwa atas arash. Allah di atas arash. Allah beristiwa atas arash. Ya ke Ustaz? Yalah, Allah beritahu, Nabi beritahu. Habis pakcik saya tanya balik. Jangan biar dia tanya kita je, kita tanya balik. Allah kat mana? Allah tak bertempat. Siapa cakap? Terdiam. Siapa cakap? Nabi cakap ke? Quran sebut ke? Allah di mana-mana. Allah tak bertempat. Sama ada di mana-mana ke Allah tak bertempat ke sebagainya. Allah beritahu ke? Ada kat mana-mana ayat Quran? Tak ada. Ada mana-mana hadis? Tak ada. Ada mana-mana kalam sahabat? Tak ada. Ada kalam mana-mana kalam tabi'in? Tak ada. Tabi'in? Tak ada. Atba'? Tak ada. Hui, itu pula qat'i. Kenapa yang ni Allah istiwa atas arash, Allah sebut dalam perkataan summastawa 'alal arsy pada 7 tempat, diikuti dengan sifat al-ulu pada ribuan tempat, dengan isyarat sebagainya, banyak-banyak ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, diikuti dengan sahabat tabi'in, semua ada, dan ijma' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu tolak yang kamu tak ada sumber pun. Kita ni kadang-kadang sibuk, sebab tu saya tak minat untuk menjawab banyak sangat persoalan ahli kalam ke ahli bidah, tak banyak. Sebab kita kata jangan biar kita soal, dia soal, biar kita soal balik. Duk persoalkan apa yang Quran sampaikan, yang hadis sampaikan, yang sahabat sampaikan, yang mereka ijma'kan semua sekali, yang dah ada teks depan mata, dah confirm sahih, mutawatir, dah yang ahad pun sahih sanadnya semua sekali dah ada, dipersoalkan. Kalam yang awak pegang tu tak ada apa-apa, tak ada khitam, tak ada tempat sandaran pun. Dari mana ambil? Tiba-tiba yang tu qat'i, yang ni zanni. Sebab tu saya pun tak layan lah. Dengan pakcik tadi tak ada suara kerasnya tu. Pakcik nampak? Cik. Habis pakcik kata Allah tak bertempat. Siapa kata? Pancing Ustaz soalan. Tak pancing, pakcik tanya-tanya. Gurau lah. Kenal Haji. Dia kata betul juga. Tapi dia okey dengan kita. Okey. Cuma saya nak beritahu kadang-kadang dalam masalah begini, kita yang orang yang bertikaikan contoh Imam Bukhari, dia sendiri satu hadis tak hafal, satu rawi tak hafal, lepas tu dia kiaskan pengetahuan dia dengan Imam Bukhari. Itu yang jadi dia persoalkan, betul ke 600,000 hadis, betul ke orang boleh kenal rijal begini. Itu masalah yang berlaku pada pengkaji-pengkaji kemudian. Mereka lupa bahawa generasi yang mereka sedang bicarakan bukan generasi macam dia. Nak cerita tentang sahabat, cerita sahabat, dia cerita, dia tak letakkan dia sedang cerita tentang sahabat, dia ingat cerita tentang dia. Kita buat sesuatu dalam agama ni, ikhlas tak ikhlas datang kelas ni? Ikhlas. Kadang-kadang ceramah tak ikhlas, kadang-kadang ikhlas. Kita ni, zaman kita, kadang-kadang kita buat status kat Facebook. Saya tak tahu dah, saya tak kenal tuan-tuan secara pribadi, tapi ada tak yang buat status kat sini? Ada. Ikhlas tak ikhlas? Kita buat tu ikhlas tak ikhlas? Nakkan redha Allah ke? Nak ada tujuan lain? Kita tak tahu. Betul tak? Ada hari ikhlas, ada hari tak ikhlas. Kadang-kadang nak redha Allah, kadang-kadang sebab geram, kadang-kadang sebab nak masyhur, nak famous, nak macam-macam dalam hati. Generasi sahabat tak ada semua tu. Allah cerita isi hati mereka. Allah yang beritahu, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat. Mereka ni redha dengan Allah, hidup mereka serah pada Allah. Isi hati mereka Allah cerita. Tiap-tiap ayat Quran cerita tentang sahabat, Allah cerita tentang isi hati mereka. Sifat mereka, sifat kita ni kita mungkin berlakon jumpa sekali dua. Ni Allah yang cerita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Mereka sangat berkasih sayang antara satu sama lain. Mereka bukan gaduh.
Berlaku peperangan Siffin, berlaku peperangan Jamal, mesti ditafsirkan dengan makna ruhama abainahum yang Allah sebutkan. Itu satu kebetulan, satu fitnah. Fitnah artinya satu huru-hara yang mereka tak tahu nak pilih mana. Mereka sedia untuk berjihad, sedia untuk tahankan kebenaran, mempertahankan kebenaran. Tapi berlaku kocak-kacir dalam keadaan begitu menyebabkan terjadinya peperangan yang mereka semua menyesal di atasnya dan mereka dapat duduk berkasih sayang antara satu sama lain. Tak ada niat yang lain. Cuma masa tu sahabat yang terlibat hanya 34 orang. Jadi kita kena tafsirkan dan baca sejarah dengan watak dan yang ada pada watak dan pada zaman mereka. Sama bila cerita Imam Bukhari rahimahullah. Jadi kalau orang yang datang kritik Imam Bukhari dengan pelbagai kritikan, kita nampak macam ilmiah. Tapi tuan-tuan jangan terima dulu. Tuan-tuan ambil nota tu, tanya siapa yang pakai hadis. Dengan spontan, ustaz-ustaz akan jawab dengan mudah. Rupanya nampak macam besar sangat dia punya syubhah. Bila kita jumpa balik, rupanya benda ni dah dijawab banyak oleh ulama' hadis. Jadi dalam Sahih Bukhari, walaupun tak ditemukan tulisan tangan Imam Bukhari, secara mana yang mana tangan Bukhari, tetapi Imam Bukhari pada muhaddisin, mereka bukan pentingkan tangan, tulisan tangan, mereka pentingkan as-sama'. Imam Bukhari lepas sekarang kitab beliau disalin oleh 90,000 orang murid langsung daripada Imam Bukhari secara sama'. Imam Bukhari baca, mereka tulis 90,000 orang pada zaman beliau masih hidup. Bukan cerita-cerita nak cari seorang satu nuskah. Jadi kalau orang tahu keadaan begitu, betul lah. Dan buku catatan ni pada mereka tu level yang ke-8. Level yang paling tinggi, dengar langsung. Bukan pergi, saya jumpa ustaz tu dah, buku tu saya dapat buku Dr. Basri ni, buku Manhaj Akidah. Dapat di mana? Buku beli daripada Abu Talhah, beli daripada Hadi Akmal. Sadi Akmal. Oh, saya dapat daripada library. Itu wijadah yang muhaddisin pegang. Mereka jumpa buku tu dibaca word by word oleh guru daripada awal hingga akhir. Mereka terima, sama ada guru bacakan daripada awal hingga akhir, mereka dapat dengan ijazah guru serahkan, atau mereka baca, guru dengar sebagainya. Ini cara mereka terima ilmu. Jelas? Okey, jadi Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, kenapa beliau peruntukkan masa untuk rihlah? Kerana beliau nak dengar langsung hadis-hadis ini daripada guru-gurunya, daripada perawi. Kerana tidak cukup untuk sekadar ambil buku, dengar, tapi beliau jumpa semua ulama hadis kat Mekah, habis di Mekah pergi ke Madinah, lepas Madinah pergi ke Al-Jazirah. Jazirah ni negara antara Furat dan dengan Dajlah, ada kat selatan Turki dan utara Syria, kawasan di sana. Pergi kat sana, kemudian beliau pergi merantau, sehinggalah beliau hadis-hadis yang beliau dapat bukanlah yang beliau ambil buku baca balik macam kita. Tak, semua yang dia dapat haddatsani Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, haddatsani, semua hadis. Semua yang diletakkan bukanlah yang beliau ambil buku daripada Imam buku-buku yang beliau jumpa kat kedai, jumpa beli daripada Warraq. Tak, beliau pergi belajar sendiri, dengar sendiri daripada guru, ada sanad sendiri. Itulah yang terkumpul dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudian beliau asing-asingkan. Antara yang beliau asingkan berkaitan dengan akidah. Okey, baru masuk tajuk. Tajuk kita, tajuk last, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid tajuk yang kitab yang paling akhir. Mula-mula sekali kitab apa? Kitab Bada'ul Wahyi dan Kitabul Iman. Wahyu dan iman. Ditutup dengan kitab Tauhid. Hidup kita perlu bermula dengan iman dan tauhid, berakhir dengan tauhid. Dan bila beliau letakkan hadis-hadis dan kitab tauhid, ini mengisyaratkan, bukan isyaratkan, ini satu penegasan bahawa Al-Imam Bukhari dan semua muhaddithin berhujjah dengan hadis-hadis ahad dalam akidah. Kalau ahli kalam tak payah nak datang terhegeh-hegeh cerita tentang hadis. Ahli kalam tak terima hadis ahad dalam akidah dan tauhid.
Ulama hadis letakkan kitabut tauhid, datangkan hadis-hadis, dan mereka letakkan terjemah sekian-sekian. Ini adalah satu manhaj yang jelas bahawa mereka berhujjah dengan hadis-hadis tersebut. Jadi tak ada alasan ada orang kata oh hadis ni mungkin ahad. Ahad ni apa? Hadis yang memang sahih. Ada sahih, ada tak sahih. Kalau sahih sekalipun, seorang sahabat je, dia nak semua sahabat beritahu bahawa dia percaya. Atau 70 orang, 60 orang, 30 orang. Ada orang dia nak macam tu. Tak. Okey. Jadi, kitabut tauhid. Adanya kitab tauhid dalam Sahih Bukhari, dalalah yang menunjukkan bahawa Imam Bukhari berhujjah dengan hadis dalam bab akidah. Jadi beliau bukan bermazhab kalam. Sebab apa zaman sekarang ahli kalam ramai tarik imam hadis jadi dia nak jadikan ulama-ulama ni jadi ahli kalam semua. Kita tak, mereka bebas daripada ilmu kalam. Kerana mereka dalam kitab mereka letakkan kitabut tauhid. Imam Ibnu Majah ada kitabus sunan. Dalamnya apa? Hadis-hadis akidah. Imam Malik hadis-hadis akidah. Tengok saya kitab ulama hadis, siapa saya belajar tahu bahawa mereka bukan bermazhab dengan mazhab kalam, bukan ilmu kalam. Mereka bermazhab dengan ahli hadis dan berhujjah dengan hadis. Sebab tu mereka saring. Okey, kitabut tauhid. Yang kedua, bila sebut kitabut tauhid mengisyaratkan bahawa mereka berhujjah dengan hadis. Yang kedua, tengok dalam kitab tauhid juga dialalah menunjukkan bahawa hadis ahad adalah hujjah bagi mereka dalam akidah, hujjah dalam akidah bagi mereka sekiranya ianya sahih. Hadis mutawatir syaratkan sahih ke tidak? Kalau mutawatir, mana ada sahih tak sahih? Mutawatir semua sahih. Tuan-tuan, kalau mutawatir tak perlu cari sanad, dia confirm sahih. Hadis ahad ni yang kita cari haddatsana siapa, baru nama perawi ni hadis ahad. Hadis mutawatir, mana jumpa ya orang confirm, orang kata hadis. Tak payah cari guru dia siapa. Siapa ajar kamu cakap siapa kata ni hadis? Tak payah. Satu dunia tahu tu hadis, tu nama hadis mutawatir. Tak payah cari sanad. Contoh, tuan-tuan baca, tuan-tuan buka surah Baqarah, ayat pertama apa dia? Surah Baqarah. Ya? Alif Lam Mim. Surah Yasin ayat pertama? Yasin. Tak baca Alam Alim Ulum? Alif Lam Mim tu kenapa baca Alif Lam Mim? Atau Alif Lam Ra? Tak baca Ular Alir Ulur? Mana dalil tuan-tuan baca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Yasin, Qaf, Kaf, Ha Ya Ain Sad? Kenapa tak baca Kahyas? Kaf Yas macam ni ke? Kita terima, tapi kenapa tuan-tuan boleh terima tak bacaan Quran yang begitu tapi tak ada dalil? Siapa jumpa dalil Alif Lam Mim, baca Alif Lam Mim? Okey, Alif Lam Mim ada sebab hadis Nabi SAW ada hadis. Okey, Yasin dalil daripada hadis. Yasin baca Yasin bukan Yas. Yus lagi senang. Itu namanya mutawatir. Perkara yang mutawatir orang tak tanya dah sanad mana, itu nama hadis mutawatir. Quran ni mutawatir. Bacaan dia, qiraat yang 10 tu qiraat yang mutawatir. Tak ada siapa yang boleh ubah. Satu dunia Islam tahu. Cuba ubah sikit Quran, ubah baris je budak pun tegur. Budak kecil pun boleh tegur. Dia pun hafal Quran. Yang hafal Quran dalam dunia Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang ramai. Jadi tak boleh siapa nak palsukan. Itu namanya mutawatir. Ianya mutawatir. Tak ada, ramai orang cuba palsukan Quran, tapi baru nak palsukan ada orang cuba Quran, ada surah Al-Muslimun, ada yang masuk surah sekian. Orang tahu. Berbeza dengan kitab Taurat, Injil dan sebagainya, orang masukkan apa orang tak tahu. Sebab apa? Kitab tu orang tak baca, orang pun tak tahu, orang tak faham. Berbeza dengan Quran, terpelihara. Begitu dengan hadis. Hadis mutawatir, kita tak perlu nak cek sahih tak sahih. Sebab apa? Memang confirm sahih. Dia macam Alif Lam Mim tadi. Tapi kalau hadis ahad apa dia? Yang kena cari sanad. Kalau orang kata hadis ni sahih tak sahih, confirm hadis ahad. Confirm hadis ahad.
Artinya kalau nak cek kesahihan, artinya hadis ahad. Jadi hadis yang dicek perawi-perawinya, sekiranya dia sahih, hadis itu sahih, diterima atau tidak dalam agama? Diterima. Bukan sahaja dalam bab hukum fiqh yang furu', malah usul agama ini, akidah ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Adakah orang terima hadis? Ada. Ilmu kalam mengasaskan satu kaedah, bab furu' ambil hadis macam bab niat, innamal a'malu binniyat, tentang hadis, bab wudu, bab salat, bab zakat, mereka kata furu' lah acara amalan. Tetapi bab akidah mereka gunakan bukan dalil syarak, bukan dalil hadis, mereka guna dalil akal. Artinya apa? Hukumnya bukan pada nas, dia hukum pada akal. Jadi sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Apa dia? Sisi akal. Wajib bagi Allah itu ada. Wajib bagi Allah Subhanahu itu sedia. Contoh, kita tak nafikan betul sifat Allah, tapi yang kenapa wajib, mustahil, harus, itu hukum akal. Kemudian baru dibuktikan bahawa apa yang ada kat akal itu match dengan apa yang ada kat Quran. Jadi Quran dipadankan dengan hukum akal. Asalnya perbincangan berkaitan hukum akal. Jadi ada berkaitan dengan perkara mungkinat, perkara-perkara tentang hukum-hukum yang mungkin wujud, wajibul wujud sebagainya, benda yang wajib wujud, benda yang istihalatul wujud atau mustahil wujud, benda yang mungkin wujud, ini semua adalah perbincangan bab hukum akal. Betul, mereka asas akidah pada mereka yang jadi qat'i betul-betul adalah yang sesuai dengan akal. Sebab itulah adanya istilah sifat-sifat ini datang. Kita tidak menolak sifat 20 contoh. Tak ada masalah. Sama je, kita pun iktikad Allah wujud, qidam. Tetapi kita sifat 20 ni apa? Sifat yang diiktiraf oleh akal, dan itulah yang ada kat Quran dan As-Sunnah. Jadi betul lah 20 tersebut. Tapi ada sifat-sifat yang lain yang ada kat Quran Sunnah tetapi tidak wujud, tidak selari dengan ilmu akal, falsafah akal. Apa dia? Ayat-ayat dia panggil sebagai hadis-hadis, apa istilah hadisnya? Saya tiba-tiba hilang. Untuk tuan-tuan, saya daripada malam kemarin, saya tak tidur. Asalnya nak pagi-pagi kita ada kuliah di Ipoh. Jadi nak malam tu dah awal. Buah lepas kuliah Isyak sampai pukul 2 pagi. Dia balik rumah, sampai rumah nak tidur, tengok jam, sampai rumah dah pukul 3. Takkan tak solat subuh. Nak ceramah apa kalau tak solat subuh? Dia tahan buat sikit sampai lepas subuh terus drive sampai ke Ipoh. Lepas pada Ipoh, ada sikit tu saya tinggal rumah adik saya di Simpang 4. Kata minta tolong bawa kereta, nak tidur sikit. Datang tidur sikit. Dia belum solat Isyak lagi. Masa saya akan jamak sekali dengan Isyak. Sebab tu kadang-kadang sambil saya cerita ni, banyak benda yang kadang-kadang susunan tu tak berapa cantik. Kalau tak cantik tu saya minta maaf lah. Jadi ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat yang selari dengan akal dipanggil akliyat, mereka terima. Tapi kalau sifat-sifat Quran sebut, hadis sebut tak sesuai dengan akal, jangan terima. Inilah dia, kalau Quran sebut, Nabi sebut tak sesuai dengan akal, yang perlu ditakwilkan agar sesuai dengan apa yang ada kat akal. Itulah ayat-ayat yang menjadi perbincangan dalam jadi polemik dalam masyarakat kita. Kenapa? Bukan sebab ayat tak ada, bukan sebab makna tak faham, tapi tak selari dengan kaedah ilmu falsafah. Jadi kalau tak selari dengan kaedah falsafah, nak terima tak terima, yang selari okeylah, 20 sifat, 7 sifat, Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Yang tak kata tak selari ni, Allah istiwa kan kata, nanti Allah perlu tempat dan sebagainya, kaedah-kaedah yang buat tak selari. Ahli sunnah kata, kami tak pernah kenal pun falsafah ni sebelum ni. Apa yang Nabi bawa, sahabat faham, terima je lah macam tu. Mereka kata tak, falsafah ini sebagai asas utama untuk mengukur betul atau tidak betul yang ada pada Al-Quran dan hadis. Maka kalau ada pertemuan, ianya Quran tak akan salah, hadis tak akan salah. Macam mana caranya? Perlu ditakwilkan sesuai dengan akal. Sebab asas bab akidah kata mereka adalah akal. Agak tuan-tuan, harap tuan faham. Betul, kita bertauhid.
Kitab Tauhid, bila ulama bawakan hadis dan berhujah dengannya, menunjukkan bahawa ulama-ulama hadis mereka bermazhab ahlul hadis, iaitu mereka tak pertikaikan hadis-hadis ahad. Tak pertikaikan. Ahli kalam, kalau ianya mutawatir, mereka terima kata ni, tapi maknanya ditakwilkan. Kalau hadis ahad, awal-awal lagi mereka reject, letak tepi. Sebab tu bila ada dialog sebelum ni, saya kat bila suruh komen, nak komen apa? Ahli kalam memang tak terima hadis pun. Hadis jariah tu hadis ahad. Sepatutnya tak payah bincang jauh-jauh sangat pun. Memang ahli kalam konsep awalnya sahih sekalipun tak jadi hujah juga. Dia tak terima hadis ahad. Kalau mutawatir sekalipun ditakwilkan juga. Tak ada hasil apa-apa. Tapi boleh juga ada hasil tunjukkan bahawa siapa sebenarnya yang ada hujah, tak ada hujah, itulah. Tapi dari segi keputusannya kita tahu dah daripada awal. Sebab takkan sama orang yang mengambil akidah daripada wahyu dengan yang menggunakan logik akal. Okey. 1 minit untuk tutup. Minggu akan datang kita akan baca ni lah. Kita akan masuk baca. Jadi pertama, hadis adalah hujah. Yang kedua, hadis ahad juga adalah hujah. Bukan sahaja mutawatir, yang ahad juga adalah hujah. Yang ketiga, dalam dakwah hendaklah dimulakan dengan tauhid. Sebab tu hadis yang pertama yang kita baca nanti, bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu. Doa ni bukan doa, dakwah lah. Dakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya kepada tauhid. Zaman sekarang kalau orang dakwah cerita tauhid ni, dakwah usah kita pakai akhlak, kita dakwah bil hal, kita dakwah begini. Betul tu betul. Tapi kenapa tak boleh cerita pasal akidah? Cerita pasal akidah je macam tak faham fiqh dakwah, tak faham fiqhul waqi'. Kitab ni, Kitabut Tauhid, nama asalnya Kitabut Tauhid Warraddu 'alal Jahmiyah. Kita akan bincangkan di depan. Kitab Tauhid dan Rad kepada Jahmiyah. Dan Imam Bukhari dalam kitab beliau sebut Jahmiyah. Siapakah Jahmiyah? Beliau bawa asar daripada Yazid bin Harun. Jahmiyah pada zaman beliau ialah orang-orang yang menafikan Allah beristiwa di atas arash. Takrif pada zaman tu. Nanti kita akan baca. Tapi syarah saya tak fokus ke situ lah. Kerana zaman sekarang janganlah mudah-mudah zaman dulu cukup menafikan istiwa, mereka kategorikan sebagai Jahmiyah dah. Zaman sekarang kalau macam tu mengamuk lah satu. Tapi kita kena faham situasi zaman mereka. Kita akan buka, kita akan tengok, kita akan baca teks yang ada dalam Kitabut Tauhid dalam Imam Sahih Bukhari. Nak faham pemikiran Imam Bukhari rahimahullah dalam memahami tauhid dan akidah. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Harap-harap mukadimah saya ni yang tak berapa susun ni dapat juga tuan-tuan dapat ambil manfaat sedikit sebanyak daripadanya. Akan datang insyaAllah kita akan terus masuk pada kitab Tauhid. Kita terus baca kitab Tauhid. Mungkin kita ambil terus 4 hadis ataupun mungkin tak 4 hadis lah, satu hadis pun cukup, alhamdulillah. Kita akan baca hadis-hadis yang dibincangkan kitab Tauhid insyaAllah. Saya buka pada soalan sebelum kita tutup insyaAllah. Ada soalan? Silakan, boleh silakan. Dari segi guru ya. Dari segi guru pasti ada pada orang pada zaman awal guru, tapi ilmu tu ilmu yang dibincang kita kalau bincang contoh bincang tentang Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Tak syak beliau imam dalam bidang beliau. Tetapi yang kita bantah dalam pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari ialah apa yang beliau telah bertaubat padanya. Ia bukan bantah beliau. Kita ketika cerita tentang akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita bincangkan sekarang, apa yang kita bincangkan sekarang, yang kita sekarang dalam istilah kita bantah fikrah yang ada pada Abu Hasan Al-Asy'ari, bukanlah kita lawan fikrah beliau. Itulah yang beliau nak sebenarnya. Beliau pernah isytiharkan taubat dan beliau nak kembali pada sunnah. Kita cuma sebarkan pemikiran beliau. Hakikatnya beliau memang nak kembali kepada salafus salih, dan beliau berguru dengan guru-guru sunnah yang beliau temukan. Pasti beliau, macam mana beliau bertaubat?
pasti ada guru-guru sunnah yang beliau belajar daripadanya. Jadi bantahan kita bukan pada menafikan adanya guru beliau yang boleh bersambung dengan sahabat, tetapi ilmu yang kita tolak bukan semua ilmu Abu Hasan Asy'ari, tapi kita tolak adalah dari sisi falsafah dan juga dalam bab-bab yang beliau mukhalafah dengan nas pada satu ketika. Sama juga kalau nak cerita, kalau ada guru saja, contoh Wasil bin Atta anak murid Hasan Basri. Kalau sekadar nak ambil guru, siapa guru dia ni mereka yang orang selalu guna sekarang. Kita cerita tentang salafus salih. Sebelumnya salaf, kita tengok fikrah dulu. Fikrah tu betul tak daripada salafus salih? Apa yang kita sebut akidah salaf adalah apa yang mereka ijma'kan. Dan dah diketahui dari mana datangnya sumber tersebut. Jadi apa yang mukhalafah, kita tak boleh nak iakan satu benda yang salah hanya kerana dia anak murid kepada guru yang hebat. Wasil bin Atta, ketua Mu'tazilah, anak murid pada Hasan al-Basri. Kita tak boleh kata Wasil bin Atta ni orang yang hebat sebab dia anak murid Hasan al-Basri, siapa kata salah? Tak. Kita bukan menafikan sanad dia boleh bersambung dari segi pernah berguru dengan Hasan al-Basri, tapi fikrah yang dia bawa itu berbeza daripada gurunya. Fikrah yang dibawa berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar, yang manzilah baina manzilatain, yang berdebat dengan gurunya, berbeza daripada gurunya. Sama juga kita cerita tentang Jaham bin Safwan, kita cerita tentang Ma'bad al-Juhani. Mereka bukan tak jumpa dengan ulama-ulama hadis. Ibn Abi Daud. Sebab tu bila cerita tentang guru dan sanad, kita tengok dulu sebelum cerita guru dan sanad pada manusia, apa tujuannya dan apa isi yang kita nak sabitkan. Sebab tu kita menisbahkan hadis, matan hadis dengan sanadnya, bukan sekadar sanad saja. Sanad saja lepas tu mentang-mentang kau anak murid tok guru kemudian kau cakap suka hati. Tak boleh. Kita nak kalam itu sendiri diambil daripada gurunya. Yang kita nak sanad ni bukan kita menafikan Imam Abu Hasan Asy'ari atau mana-mana imam pernah berguru dengan ulama yang mulia. Kita tahu mereka pasti berguru dan dan mereka ni, tapi yang kita nak ceritakan fikrah itu diambil daripada gurunya ataupun tidak. Fikrah menafikan sifat, menafikan Allah beristiwa di atas arasy itu diambil daripada guru-gurunya ke tidak? Jadi ambil dulu fikrahnya, baru cerita rentetan rantaian sanad tersebut. Kalau hanya sekadar bawakan bila ceritakan tentang seorang guru, seorang tokoh, kemudian bawakan siapa guru dia, nampak sama je. Dia rakan seperguruan dengan Imam Syafi'i, rakan seperguruan dengan Imam Ahmad. Memang betul lah. Tapi hakikatnya kenapa kita cerita tentang sanad dan guru? Kerana kita nak pastikan fikrah dan idea dia bawa itu betul atau tidak dari guru. Itu yang menjadi soalan yang lebih penting. Dan saya nampak banyaklah sekarang ni banyak dalam pihak tertentu mereka menyenaraikan nama sekian, dia tak cerita tentang kita tanya fikrah ilmu kalam tu daripada mana? Fikrah. Sebab tu saya beri awal-awal sebut. Contoh ni soalan luar tajuk tak apalah, tapi ni. Kita kata Allah beristiwa di atas arasy. Dari mana ambil? Daripada tak payah confirm Quran ada, hadis ada, salafus salih ada, semua nampak jelas. Allah tidak bertempat. Dari mana ambil? Ini yang pentingnya. Sebelum cerita tentang guru, dia berguru dengan siapa ni, siapa dari mana, cerita dulu fikrah tu. Kita nak kaitkan fikrah. Daripada fikrah dan idea ni lah yang kita nak sabitkan daripada mana ambil. Kita cari-cari memang tak jumpa lah pada Al-Quran, tak ada, hadis tak ada. Tengok-tengok, datang daripada Aristotle, cara fikir begitu, atau daripada falsafah, dan mereka pun mengaku itulah sumbernya. Sebab tu nak tak nak, yang mengatakan Allah tak bertempat, Allah di mana-mana sebagainya, ini adalah ada ilmu falsafah, bukan datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran sebut dengan jelas, hadis sebut dengan jelas, sahabat sebut dengan jelas, tabi'in sebut dengan jelas, dan semua ulama Islam sepakat ijma' Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Jadi bukan pada guru saja, kita tengok pada fikrah dan idea itu datang daripada mana. Jadi kalau manhaj salafus salih, sebelum kita cerita tentang guru-guru sebagainya, kita cerita dulu itu fikrah daripada mana. Sebab salafus salih takkan bercakap dalam bab akidah kecuali dengan dalil. Jadi kalau kita jumpa dalil ayat Quran, Allah dalam Quran kata summastawa 'alal 'arsy. Tengok
Quran sebut begitu, memang jelas dah. Tengok Nabi apa? Nabi sebut. Oh, Nabi pun ada. Hadis Nabi berkata Ainallah dan sebagainya. Oh, sama juga. Nabi cerita tentang Arash. Nabi, takkan sekalam Nabi faham? Tengok sahabat. Oh, sahabat pun sama. Cerita benda yang sama. Ummu Salamah cerita, Abu Bakar cerita, Umar cerita. Tengok pula. Jadi, teks Quran dengan kefahamannya, Quran dah sebut dengan jelas, kita faham macam tu. Rujuk kepada pahaman Nabi macam tu juga. Rujuk kepada sahabat-sahabat macam tu juga. Rujuk kepada tabi'in macam tu juga. Tabi'in begitu juga. Rujuk pada zaman Imam Ahmad, oh, mereka pertahankan sampai mengorbankan, sanggup korbankan nyawa mereka untuk pertahankan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini. Takkanlah perkara ini adalah perkara yang furu' kecil, tak penting sehingga mereka nak korbankan nyawa. Dah ada yang meninggal dah pun untuk pertahankan Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jangan, sebab tu zaman sekarang terlalu liberalnya kita. Benda dianggap sebagai usul pada zaman mereka, zaman sekarang dah jadi furu', dah chill-chill dah. Tak ada. Kadang tak sensitif. Kadang cerita tentang sifat Allah ni macam tak ada sensitif apa. Jadi bahan gurau. Jadi bahan gurau. Sampai bertahap tentang istiwa ni selalu kita dengar, kita kalau Arash tak ada Tuhan jatuh lah kan, dia ketawa. Ada pernah dengar begitu? Tuhan bergantung pada Arash lah kalau Allah kepada Arash. Dia ingat dia duduk atas kursi gitu. Dia ingat konsep gravity yang dia belajar dalam sains ni. Dia ingat dia boleh pakai kat mana-mana. Bumi ni kecil je, keluar kat bulan pada cerita tak cerita pasal gravity bumi ni dah. Alam begitu luas. Takkan nak praktikkan ilmu sains yang awak belajar dalam dunia ni tentang perkara gaib. Teori yang mereka bawa. Ini pula bukan teori sains, teori kuno sains. Teori yang pada prasejarah sains pada zaman Aristotle nak dikatakan qat'i, kemudian tolak Al-Quran dan Sunnah kata bila bertentangan dengan teori tersebut. Sangat tidak masuk akal. Bukan kita tak terima akal, tapi teori itu yang dikatakan teori akal yang mereka bawa tidak masuk akal. Bukan ahli sunnah tak terima akal, tapi teori falsafah akal itu tidak masuk akal. Apatah lagi ianya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selesai insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah SWT jaga. Boleh ke kita macam ni keras sikit ni? Secara tak langsung termasuk pula. Tapi dah begitu syarah nanti tak keras lah. Syarah nanti kita akan fiqh hadis insya-Allah. Kita faham insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.